Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita dalam bab hukum menggunakan bekas. Jadi kita witi bahawa ini dalam bab perbincangan mengenai penggunaan bekas daripada emas dan perak. Sudah jelas kepada kita, Nabi SAW larang umat dia guna emas dan perak ni sebagai bekas untuk makan dan minum. Demikian juga ulama-ulama mengatakan benda yang kita tak boleh nak guna dia, sifat dia pun tak boleh juga. Ma haruma isti'maluhu haruma ittikhadhuhu. Benda yang tak boleh ambil, tak boleh kita guna, nak sifat dia pun tak boleh juga. Tak, benda tak ada faedah sifat. Yang akhirnya mungkin akan jadi guna juga. Kemudian penjelasannya, kalau benda bahan itu dibuat daripada benda-benda yang bernilai. Sama ada emas, seperti permata dan sebagainya, perkara tersebut tidak dilarang kerana tidak ada dalil yang melarang. Coba kita tengok dalam muqaddimah. Persoalan halal dan haram dalam kehidupan Allah suatu perkara yang penting. Kerana ia melibatkan dosa dan pahala. Oleh itu sebelum melakukan atau menggunakan sesuatu perkara yang belum pasti kesahihannya, hukumnya belum sahih lagi, hendaklah dirujuk kepada alim ulama atau ustaz yang boleh dipercayai dengan dibawa dalil-dalil serta nas yang sahih. Penggunaan emas dan perak sama ada dalam bentuk perhiasan yang dipakai ataupun penggunaan bekas. Nak guna bekas ni maksudnya buat makan dalam itu atau minum. Sering menjadi kekeliruan di kalangan umat Islam hari ini. Apakah ia dalam bentuk umum untuk semua atau khas untuk laki-laki ataupun perempuan saja? Mana orang boleh guna ni? Jadi ada sebahagian kata oleh kerana emas ni boleh guna untuk laki-laki atau perempuan. Dia tak payah guna tu boleh pakai cincin, kata, gelar boleh pakai. Tapi guna untuk minum, makan tak boleh. Larangan ni umum untuk perempuan laki-laki sama. Bahkan kalau ada punsa pun tak boleh guna juga. Punsa ni manusia jenis ketiga. Sebagai contoh, orang laki-laki sekarang ni, zaman kita dulu ni, ramai orang laki-laki memakai rantai leher. Boleh kata dulu ni, budak-budak, dia pakai tali skop belakang, kata. Atau gelai tangan. Gelai tangan ni boleh katakan suhu benar. Kalau kita pergi jalan di tapak expo tu, gelai gajah pun ada. Ada besar gelai. Gelai buat daripada perak. Kita tanya gelai siapa ni? Dia kata orang jatuh, saya pakai ni, lelaki pakai. Tengah orang tu, bila kita tanya, pakai pasal apa pakai ni? Dia kata, tok dia pergi Mekah boleh pakai gelai. Okey, dia tak boleh pakai. Hujah tak. Orang kita ni bagi berhujah bijak benar. Dia kata dia pakai gelai ni sebabnya, nyambung dengan dia ada salah seorang daripada sahabat kita. Dia kata saya berani pakai gelai ni Ustaz sebab tok saya, ayah saya pergi Mekah, semua pakai gelai belakang. Tempat yang paling golek sekali di Mekah, di Madinah ni, dia pergi jangan pakai gelai nasi tu. Tak okey duduk rumah Malaysia, tak dipakai. Alah kau nak hujah kita, sedap tu tak? Sedap ke tak sedap hujah? Sedap. Nak jawab tu memang kali tu. Jadi kalau jumpa manusia cerdik lagi ni, kita tanya balik. Kata demo, kalau tak pakai gelai, kau tak baru hilang kau sesak. Nak gelai tak boleh? Dia kata, kata baru mesti gelai. Gak ayah dia pergi di Mekah tu, sebab tak pakai gelai. Ni kesalahnya selupa jalan nak gelai. Nak bilah mana? Kecek tak reti. Balik hangguk dengan Pakistan, tak ada apa. Bila ada gelai tangan, dia tulis di gelai di negara Malaysia. Tulis bahasa orang putih, tulis bahasa Arab Malaysia. Jadi bila orang tengok, oh Malaysia. Jadi dia heret orang Malaysia. Bila dia tengok mana-mana daerah Malaysia,
Atau dia suruh kau polis akan telefon kau tabu haji. Biasa Malaysia, ambil orang musuh ada sini. Tabu haji mari pula. Tanya kau duduk mana? Tak tahu dari mana je. Dia kata rumah ada 10 tingkat tinggi. Nak mengkau tak aja gini. Tak kata dia. Nah. Jadi di gelar ni pula ada nombor kat kenalan dia. Nama dia ada, nombor kat pasport dia ada. Bila tabu haji buka dalam komputer dia, nama orang ni dengan nombor pasport dia tu bila lalu. Krek. Orang ni maktab sekian, rumah sekian, keti berapa, maklumat penuh. Jadi kalau hujah itu kita pergi Mekah pakai gelar lagi. Kalau demo ni tak pakai gelar lagi, kata baru sesak oleh gelar, amal kata pakai. Kalau tidak tak sepakat lah hujah ni, hujah kayu. Bukan sorang ni. Kalau kita dengarnya, ada. Dia kata tuk dia pergi Mekah pakai gelar. Senang kalau dia tak dipakai. Tak hujah. Jadi kita bawa ayat sini. Orang laki-laki makan tali leher atau gelang tangan. Kedua-duanya adalah pakaian orang perempuan. Rasulullah SAW pernah mengumumkan bahawa wanita dilarang memakai pakaian laki-laki dan laki dilarang memakai pakaian wanita. Di samping itu, baginda melaknat sallallahu alaihi wasallam dan baginda sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dua-dua kena laknat belaka. Termasuk di antaranya kata ulama ialah tentang tutur katanya. Kalau kecek ngongong yang orang jatuh, tak boleh. Gerak-gerinya, berjalan. Hayat juga orang jatuh. Haram, lenggar juga. Atau berjalan atau pakaian. Pakaiannya mana gelar dengan gata ni, dengan serupan ni, pakai orang perempuan. Kalau orang jatuh pakai juga, haram. Ini pakai orang perempuan. Boleh ada kecek tu dia pergi Mekah pakai. Tu dia ni kerana darurat. Masalah darurat ni, hukum yang lain. Masalah darurat termasuk di bawah akta lain. Akta terpaksa kena buat. Kalau tidak susah, bila sesak nak cari mana? Dia pakai. Dia pakai lencana. Lencana tu dari sesak, tak berat jatuh salah mana. Baju pun tak pakai. Sok lencana. Galah baju tu. Panas tak salah mana ni. Piti tak ada nak minta air, tak piti. Pakai berjalan je. Jadi pakai gelar tu kerana masalah. Nak jaga keselamatan jemaah haji tak. Tak boleh nak piah dengan ni. Jadi ramai orang kita ni piah ni. Jadi hukum menggunakan bekas makanan dan minuman yang diperbuat daripada emas dan perak, jelas. Kita belajar dari kitab kita pun, dia kata benda ni haram. Bawah sekali tengok, bagi bawah sekali, hukum mengambilnya sebagai perhiasan. Amal tak seguna, tak minum. Bekas perak, bekas emas ni, tapi nak taruh dalam mari saja. Buat tayangnya. Ulama kata, dan juga hukumnya juga sama dengan hukum menggunakan. Jadi kata oleh kerana kaedah fiqh kata setiap benda tak boleh guna tu ambil dia pun tak boleh juga kerana bila kita taruh lama-lama boleh jadi satu hari nak try guna. Jadi tak boleh. Itu larangan dia. Jelas dah tu. Hukumnya menggunakan bekas yang ditampar dengan emas dan perak kita belajar dah. Hukumnya memakai barang perhiasan daripada emas untuk laki-laki, jelas, kalau diharam. Contohnya tengok, lipatan yang ketiga tu, baris yang ketiga, rata. Manakala memakai gigi emas, jika kerana keperluan, manakala darurat. Seperti tujuan perubatan atau kesihatan, manakala tak pakai gigi, mani busuk, mulut dia sebagainya, maka hukumnya pada masa itu harus. Harus guna untuk sebab tersebut. Tapi kalau ada benda lain ganti, tak boleh. Tetapi jika semata-mata untuk perhiasan hukumnya haram, seperti barang-barang lain yang disebut tadi juga. Itu jelas bagi kita. Dia timbul persoalan kitanya, hukum memakai barang perhiasan daripada perak untuk laki-laki. Ini kita baca sikit. Sebab dalam kitab kita ni tak ada dah. Ditambah dia. Orang lelaki tidak dilarang memakai cincin perak kerana Nabi SAW pernah memakainya. Anas radhiyallahu ta'ala berkata, maksudnya, apabila Nabi SAW ingin menulis surat kepada kerajaan Rom. Nabi atas surat ke kerajaan Rom. Baginda SAW telah diberitahu bahawa mereka tidak akan membaca mana-mana surat. Kerajaan Rom tak baca surat, melainkan ada cok di atasnya. Cok mohor. Daripada siapa raja mana-mana atas. Bukan main-main dia. Maka baginda SAW mengambil cincin peraknya. Ia bagaikan seperti aku melihat.
Kata Anas seolah-olah aku tengok sesuatu yang berkilar di tangan Nabi, putih di Nabi. Dia kata ni. Faka'anni bahasa Arab kata anzur ila bayadhi fi yadihi. Seolah-olah aku tengok benda ni kilat tangan Nabi Simah. Dan diukir di sisi dia ni dengan perkataan Muhammad Rasulullah. Tulis Muhammad Rasulullah sebab dia nak cok atas surat. Ya? Nak cok, cok. Kata ulama, cincin perak adalah dibenarkan menurut sepakat ulama. Kerana ia datang dari riwayat yang sahih bahawa Nabi SAW memiliki cincin perak. Dan para sahabatnya juga memakai cincin. Ini berbeza dengan emas yang diharamkan dengan sepakat imam yang empat rahimahumullah. Jadi jelaslah kita masalah perak ni boleh pakai. Cuma ada sebahagian ulama dia tahdid, jangan pakai, jangan besar sangat. Kalau dah cincin gitu bolehlah. Jadi kalau nak pakai gelar-gelar pula tak jadi. Itu masuk dalam mahzur juga, dalam larangan. Masalah emas putih. Lalu ni timbul masalah ni emas putih. Boleh pakai ke tidak emas putih? Jadi bila nak timbul untuk menjawab persoalan ini, kita perlu memahami apakah itu emas putih dan platinum secara umum. Tengok nombor satu bawah dia kata, emas putih nombor satu tu. Emas putih adalah campuran logam emas dengan logam-logam yang lain dalam kuantiti yang berbeza. Emas putih sebenarnya adalah pencalongan yang berbeza dengan platinum walaupun dari segi warnanya sama, ianya putih belaka. Juga dikatakan ia adalah emas kuning biasa yang disadur sekurang-kurangnya dengan satu logam lain yang berwarna putih seperti perak atau palladium. Seperti emas kuning, ia juga diukur dengan karat. Menurut kajian, emas putih mengandungi logam emas melebihi 50%. Berdasarkan keterangan dari sumber-sumber yang berbawa ini, adalah jelas bahawa emas putih adalah jenis logam yang sama dengan emas kuning. Cuma ia terdapat campuran logam berwarna putih, sama ada dari perak atau palladium. Justru kerana itu, hukumnya adalah haram, sama iaitu haram buat orang laki-laki dan halal bagi kaum wanita memakainya. Jadi kalau siapa nak baca keterangan dalam bahasa putih mengenai kedudukan emas putih ni, masuk dalam internet, buka laman dia tu. Kita tulis bawah. Jadi tiada bahan khusus yang dinamakan emas putih. Dan yang masyhur sebagai orang emas putih itu ialah hasil campuran beberapa jenis logam, termasuklah emas kuning, dan ianya boleh dipisahkan semula. Oleh kerana itu, orang laki-laki tidak diperbolehkan menggunakannya. Mana haram gunanya. Jadi berbeza dengan platinum. Ada satu benda lagi, dia putih juga. Macam emas putih, tapi nama dia platinum. Oh ni tidak masuk emas sama sekali. Jadi, keterangan di sini kita boleh tengok, saya rujuk keputusan Muzakarah. Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali yang ke-52, tahun 2002, haram memakai emas putih ke atas golongan laki-laki, mana tak boleh pakai. Cuma kita kena beza di antara emas putih sungguh dengan platinum yang kita panggil. Platinum ni benda putih juga macam emas putih saat ni. Tapi dia bukan emas putih. Jadi tengah hari tadi pun sempat lagi kita pergi ke tempat ekspor. Kalau dia jual barang-barang perak tu, kita pergi tanya. Masalah swasta dan sebagainya. Dia hurai kita. Masalah kita ni hukum memakai barang perhiasan daripada swasta untuk laki-laki. Swasta ataupun orang Melayu panggil tosok dah. Sebagaimana dalam masalah emas putih tadi, kita kena tahu apa kita swasta. Swasta adalah campuran bersama logam emas dan perak atau tembaga. Ia mungkin mengandungi unsur logam emas yang sedikit berbanding logam perak dan tembaga. Kata dia orang jual tadi, dia kata dalam emas tu ada 37 mana? Daripada 1 gram tu, emasnya 37. Daripada 100. Kata di orang jual. Jadi, yang jelasnya ia terdiri pada logam emas sebagai salah satu unsurnya. Mana dalam swasta tu ada emas. 37 ke 50 ke yang penting dia ada emas. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menyebut secara jelas dalam kitabnya Syarah Muslim. Adalah haram memakai cincin emas bagi laki-laki dengan ijma' ulama. Begitu juga haram jikalau ada setengahnya emas dan setengahnya perak. Sehingga berkata ashab, mana ashab dalam istilah fiqh Syafi'i,
ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i mengatakan, kalau adalah keridi untuk permata, maknanya menggem mata saja dicuci itu daripada emas. Hak lain itu bukan. Atau bersadu dengan sedikit emas, maka ia tetap juga haram kerana umumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam haram guna emas bagi orang lelaki. Imam Nawawi rahimahullah taala tidak menyebut lafaz swasta. Begitu juga ulama-ulama lain. Kerana masalah swasta adalah masalah baru yang belum timbul pada masa dahulu. Kata di salah seorang penulis dalam makalah ini. Di dalam kitab-kitab Mu'tabar, ia hanya ada menyebut tentang saduran pada bejana bekas atau cincin, tetapi tidak menyebut dengan lafaz swasta. Karena itulah masalah swasta mesti dirujuk kepada fatwa-fatwa ulama sekarang. Menurut laporan mesyuarat panel kajian syariah Jabatan Agama Jatim pada tahun 2000 mengenai hukum memakai swasta bagi orang lelaki adalah haram. Mana kesimpulan ulama-ulama semasa pun yang di majlis fatwa kajian yang dibuat oleh Jatim Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dia mengatakan swasta itu adalah satu perkara yang haram. Itulah penjelasan ringkas kita pada malam ini mengenai pakaian yang kita timbul pada perbincangan kita yang lepas. Jadi untuk masalah ini, sama-sama lah kita menasihati. Manakala ada anak kau, keluarga kita, kau, orang-orang muda ada pakai benda ni, tolong nak tanya dia nasihat. Gapo dia pakai? Kalau kata emas putih, kata pecah. Kalau pakai platino, boleh pakai. Kalau pakai swasta, pecah. Setengah orang kata, sebahagian daripada imam dia tanya, pakai cincin swasta ke gapo nak ngakak nikah. Dia suruh buat masa tu. Dia sepatutnya bukan jangan buat masa tu. Kena syarah lalu, benda ni haram. Sampai bila-bila, jangan masa tu je. Bukan tujuan buat nak akad nikah ya. Sama-sama kata. Masa tu dia dengar kata je. Sebab tak buat, kata akad nikah. Jadi saya nasihat kepada awak, ini bawa bakal pani. Pasal dalam kajian kita tanya dia, swasta ni memang boleh asing. Emas dengan perak. Emas dengan temaga apa perak boleh. Dia kaedah macam ni. Masalah saduran di antara barang emas dengan benda lain. Orang panggil celuk air emas. Ataupun sadu. Dalam bahasa Arab dipanggil matli bizahab. Matli bizahab ni maknanya satu benda yang kita sadu emas dengan benda lain. Tapi kalau kita pergi kedai emas, dia boleh asingkan benda tu. Bila dia tak atas api dia tu, dia boleh emas tu begitu suku. Maka benda kalau ada dalam ni tak kira dalam pen, dalam gel, dalam gapo saja, maka haram makan. Hak dia panggil salu air emas ni, tak ada. Bila dia bakar dengan api bakar hancur, hangus gitu. Tak ada sikit pun emas, hak tu boleh. Dia panggil, orang panggil salu air emas, tapi tak ada emas. Itu dia kaedah nak bakar, nak tahu. Jadi kalau nak tahu benda ni ada tak ada, orang pergi kedai emas, kata acu bakar kata. Kalau dia bakar hangus, keripuk tu, ya lah tu. Tapi tak boleh bakar apa orang tu. Untuk habis. Tapi kalau emas dia akan ubik, benda ni, dia boleh asingkan benda tu. Jadi hati-hati, banyak lagi benda lain kita boleh makan. Jadi apa itu mah sangat nak pakai hati. Tapi trend, orang panggil trend ada. Saya orang zaman muda dulu ni, dia pakai rata gelar ni. Sekali. Kalau tak pakai pakai perak kau gambar lalu dia pakai pakai putih gitu. Ini orang panggil Romania apa buat boleh dia aluminium. Bukannya ada biji sangat nak beli lah. Jadi sebahagiannya kalau tidak pakai empat ni pun dia pakai kayu bakar. Jadi pakai kayu belakang tu kerja. Jadi apa ni hijau kitanya nasihatlah. Nasihat kepada keluarga kita, anak-anak kita supaya perkara ini tak selalu pakai lah, banyak lagi benda lain nak pakai. Jadi tak payah. Ya. Ada sebahagian ustaz dalam khabar dia tulis, kalau emas tu sikit, logam tu banyak boleh pakai. Kalau logam emas tu banyak, logam sikit tak boleh pakai. Tapi apa yang kita faham daripada fatwa ulama, umpamanya dalam syarah Imam Nawawi tadi, kalau ada emas ya dalam tu, tak kira peratus sikit ke banyak, ada emas ya, tak boleh pakai dalam. Nak tahu ada ke tak ada, pergi bakar api. Tupik emas, mana ada lah tu. Lepas tu baiki semula pula lepas tu. Jadi, orang panggil lega lah jawapan hal tadi. Ada sebagai orang, dia kata ada Ustaz Khabar. Dia tunjuk gambar. Dia kata ada Ustaz Khabar ni, jawapan dia nya. Boleh dia kata sebab emas tu sikit. Sebab 37% daripada 100. Mana sikit, kurang daripada setengah. Dia dalam masalah ni bukan kurang setengah ke suku. Tapi kalau selagi ada emas asli tu ada dalam tu, bukan emas sadu orang bakar tak cuba cari sana ni, maka haramlah pakai dia.
Itu aja kaedah ini buat oleh kebanyakan alim ulama. Walaupun sebahagian orang tu, bagilah macam-macam. Kalau nak dia istifak orang ni tak akan jumpa dah. Jadi jelaslah kita dalam masalah emas ini. Jelas, insyaAllah kita akan berpindah kepada jenis-jenis bersuci pula. Lain nak masuk pada jenis bersuci. Kita berpindah kepada jenis-jenis bersuci. Bersuci terbagi kepada dua jenis. Suci ini bagi pada dua jenis. Yang pertama bersuci daripada najis. Yang kedua bersuci daripada hadas. Suci daripada najis, erti najis pada bahasa ialah semua benda yang kotor itu pada najis. Mana kalau kata najis juga pada dia, dari segi bahasa semua benda semua itu najis. Tapi istilah syaratnya pula, najis ialah benda yang kotor yang menghalang. Ini syaratnya. Kotor menghalang daripada sahnya sembahyang seperti darah dan air kecil dan sebagainya. Benda-benda najis. Lain ni malam ni kita baca benda-benda najis juga. Benda-benda najis terlalu banyak. Kita akan nyatakan 7 perkara yang paling penting. Jadi untuk penjelasan selanjutnya kita tak ulang lah sebab kita sudah baca dah dulu sekali lalu. Yang pertama arak dan semua cecair yang memabukkan. Arak apa jenis memabuk. Firman Allah Taala, "Innamal khamru wal maisir wal anfab wal azlamu rijsun." Sesungguhnya arak, judi, berkorban untuk berhala yang judi. Dan mengundi nasib dengan panah Allah najis. Rijsun makna najis. Sama ada dia ni najis aini, tokoh tu najis diri, ataupun dia panggil rijsun ni najis maknawi. Sebabnya, khamrun, arak, boleh jadi najis aini sebab dia cair. Maisir, judi, mana dia ada air? Kertas judi, orang beli kertas nombor tertulis. Najis. Kertas tak ada apa-apa, dia tulis nombor je. Wal ansab. Ansab ni maknanya alat untuk apa ni? Nasib, berhala. Berhala pun kalau buat daripada benda tokok kayu, batu, tak najis asal. Jadi, rijsun di sini, sama ada dia tu najis aini ataupun najis dari segi maknawi. Mana najis sebab apa? Sebab najis, sebab benda tu haram. Itu saja. Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukkan adalah arak dan semua arak adalah haram. Maknanya benda memabuk tak agak pelak. Tak kira lah dia ni, arak kau candu, kau gapo, kau mabuk. Haram. Mungkin orang tanya rokok kan rokok. Mabuk atau tak mabuk? Saya kata tak mabuk. Tak mabuk tak haram. Tak mabuk ni. Semua dia masuk dalam bab lain pula. Dalam bab mudarat, dalam bab pembaziran, dalam bab apa ni, tasyabuh bil kufar. Banyak lagi lah. Dia punya klaus, kalau kita boleh masuk di bawah undang-undang lain. Kalau tak masuk dalam bab kullu muskin haramrun pun, dia kita boleh masuk di bawah akta lain yang boleh jadi haram juga. Ya. Bab ni. Apa ni? Wal azlam. Penuh nasib. Yang kedua, benda najis juga anjing dan babi. Oh, ini jelas lah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuhur ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marrat ulahunna biturab." Apabila bekas seorang kamu dijilat oleh anjing, seperti minuman air dalamnya, maka sucikanlah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. Basuhan pertama adalah dengan basuh dengan tanah, yakni air yang dicampur dengan tanah. Menurut riwayat Ad-Darqutni, salah satu daripada air itu ialah dengan tanah. Maknanya, kalau bekas kita kena jilat dia anjing, tak boleh suci dia tu mesti kena masuk sekali dengan tanah. Pasal itulah ulama-ulama istibad sini, bahawasanya anjing itu najis. Sebabnya 7 kali kena basuh. Cuma kita ayat ada bawa dalam perbincangan. Ada yang mengatakan, mazhab Malik umpamanya mengatakan anjing ini tidak najis. Tak najis anjing, boleh sentuh dia. Cuma basuh 7 kali itu apa? Itu dipanggil ta'abudi. Arahan Nabi suruh basuh. Saja. Jadi mazhab Syafi'i ini anjing ini najis semua sekali. Air liur dia najis, gapur dia najis.
Jadi kita beritahu, dah pasal apa yang ni jilat lidah. Ingat tak? Apa dia jilat lidah sama? Memanglah pesen dia. Sebab dia psycho penata yang tidak berpeluh. Tak perlu. Penata yang tak perlu hanyi. Jadi pasal dia kena buka lidah dia sama tebik, peluh dia tebik kot. Mana kolesterol nak tebik tak ada jalan, kita lalu buka lidah. Jadi mazhab Syafi'inya, hanyi ini najis semua sekali. Pelakon aja. Ada lagi mazhab lain mengatakan, lain pada Syafi'i yang Maliki, dia kata, hanyi itu tak najis kecuali mulut dia ya. Pasal Nabi suruh basuh surat 7 kali di mulut saja. Jadi penjelasan ini kita telah urai dah dulu. Ini sebagai ulang kaji balik untuk kita ingat semula. Jadi kesimpulannya kena basuh dah 7 kali. Kalau jilat dia hanyi. Dan babi. Khinzir ni mari mana pula najisnya? Ulama kata oleh kerana dia ni, Tuhan sebut dalam Quran, walahma khinzir. Daging babi itu, rijsun. Kotor. Apa ni? Najis. Maka tubuh dia juga najis. Piyah kepada anjing. Jadi masalah piyah ni kita suruh para ulama. Itulah yang kita adanya. Kesimpulan kitanya, dalam mazhab kita, anjing dan babi ni najis. Yang ketiga bangkai. Iaitulah semua haiwan yang mati tanpa disembelih dengan cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Maknanya diharamkan ke atas kamu bangkai. Mana bangkai ni? Bangkai ni mari daripada diharamkan ke atas kamu bangkai. Bangkai ni benda hak tak sembelih. Benda tak sembelih sebagai bangkai. Pasal ada lagi bangkai lain lagi. Termasuk juga dalam hukum bangkai, pengharamannya adalah disebabkan ia najis. Termasuk juga dalam hukum bangkai, semua yang disembelih untuk berhala. Ini maksud soalan tak? Dan yang disebut dengan lama selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, kata Allah, dan apa yang disembelih untuk lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hak sembelih ke berhala ataupun kita sembelih kat pusu. Dulu ada tak? Sembelih ke sungai. Ambil lembu seekor kambing di tepi sungai. Sembelih ni kerana nak puja sungai. Maka haram makan. Binatang laut. Mana sembelih tu bukan kerana Tuhan. Kerana syaitan. Ini termasuk dalam ni jadi bangkai kambing tu. Haram ni makan. Pasal dia sembelih bukan kerana Allah. Dia sembelih tu untuk syaitan. Nak jaga syaitan supaya jangan ganggu dia ni, nak mandi sungai ke laut ni. Ambil lah, dia kata ambil. Ambil kambing seekor. Ayah kau, tak kira. Ayah, kambing, itik, biri. Ya kita sembelih kerana syaitan. Kerana pusu, kerana tunggu kayu, kerana apa. Termasuk dah dalam buat. Tak boleh makan. Ambil tahu. Pasal dia untuk setel. Boleh tak? Tidak boleh kerana setel situ. Okey. Agi makan tadi. Biar dia mari tengok esok. Lalu balik. Pasal ada di satu tempat dulu. Orang tidak selesa kita buah-buah di kat Tuhan dia. Budak-budak ikut makan. Kata, saya mau tanya gua, kata, jumpa dengan Tuhan dia, okey lah kan, jangan muka ambil orang tu. Baiklah, kita masuk pada perbincangan kita ni, bangkai yang tidak najis ada berapa jenis. Jadi Nabi kata sini, dalam kita ni, dalam benda-benda najis ni, yang ketiga bangkai. Jadi ada juga bangkai yang tidak najis. Terdapat 3 jenis bangkai yang tidak dihukumkan sebagai najis. Yang pertama, bangkai mayat manusia. Firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Maksud kemuliaan yang dikurniakan kepada manusia ialah ia adalah suci sama ada ketika hidup atau mati. Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah innal muslim la yanjus. Maha suci Allah, sungguhnya orang Islam itu tidak najis. Kita ingat dah mana cerita orang Muslim tak najis. Dalam hadis mana? Cerita mana ni?
Tak ingat cerita Abu Hurairah. Jadah hal ini. Al-Muslim la yanjuz ni. Sahabat dia jadah, tak ada nak mandi junub tu. Hadis ni siapa dia? Tak ingat cerita dah. Baru ya. Kan Nabi bila dia royak dia tak mandi jumpa Nabi sebab dia tak ada mandi lagi. Nabi kata subhanallah innal muslim la yanjud. Kena ingat sama hadis ni. Hadis dia akan ulang sama. Bila jumpa tempat lain hukum dia akan bawa ulang hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan, orang Islam tidak najis sama ada semasa hidup atau mati. Riwayat Al-Bukhari ketika melakukan komentar dalam kitab jenazah, bab memandikan mayat dan mengambil wuduk untuknya. Yang seterusnya, yang kedua ikan, yang ketiga belalai. Mana ikan kalau dia mati tak ada sembelih pun kita boleh goreng dia. Demikian juga dengan belalai. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maitatani wa daman. Fa ammal maitatani fal hut wal jarad, wa amma daman fal kabid wat tihal." Dihalalkan kepada kamu dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua bangkai tersebut ialah ikan dan belalai. Jadi dua jenis ni tak apalah tak sembelih pun ambil. Dua darah pula yang dihalal ialah hati dan limpa. Hati adalah hati binatang. Hati itu mari daripada darah. Benda najis yang keempat, darah yang mengalir, dan nanuh. Ini apa ni? Kotor belakang. Firman Allah Ta'ala, "Au daman masfuhan." Au lahma khinzir, tadi, fa innahu rijsun. Atau darah yang mengalir, daging babi, maka ia adalah najis. Hati dan limpa dikecualikan daripada darah yang dihukum najis berdasarkan kepada hadis yang lain. Hadis uhillat lana tadi. Yang kelima, air kecil manusia dan binatang serta tahi kedua-duanya. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa seorang badui telah kencing dalam masjid. Cerita dahulu dah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subbu alaihi zanuban min ma." Nabi kata tuangkan ke atasnya satu timba yang penuh air. Jadi wajhud dalalah. Kalau di tengah hadis dia panggil wajhud dalalah. Tempat dalil yang mana? Ni. Perintah supaya dituangkan air ke atasnya menunjukkan bahawa air kencing adalah najis. Mana pasal dia nak? Pasal najis ni lah Nabi kita suruh tuai air ke atas kencing orang badui tadi. Kemudian sebut sini binatang. Jadi kita hurah dulu. Ulama-ulama mengatakan air kecil binatang yang dimakan tidak najis. Bagaimana hadis urani yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bui orang urani hok marino sakit tu, Nabi suruh pergi minum air kecil. Mana kalau benda tu najis takkan dia suruh minum. Jadi perbahasannya telah dijelaskan. Jadi itulah kalau berlaku apa-apa. Nabi juga ulama kata binatang-binatang ni dulu orang kerak padi, kisah padi ke apa. Hak dia tijak dengan binatang. Mengirit. Mengirit. Bahasa Malaysia apa yang apa? Mengirit juga. Yang ada ke? Menuai. Ya. Irit. Dia mengirit. Irit lah irit. Jadi dia tijak lah. Jadi binatang dia tijak. Dia mesti kencing. Jadi masa tu tidak ada arah suruh apa ni. Mesti ada bekas kesek-kesek dia tu. Jadi itulah ulama mengatakan, sebahagian ulama kata air binatang yang halal dimakan ni tidak najis. Jadi perbahasan sudah ada. Tapi dalam mazhab kita capai India kata air kecil manusia dia binatang serta tahi kedua-duanya termasuk dalam najis belakang. Yang keenam, setiap bahagian yang tercerai daripada binatang sama ada hidup adalah najis. Semasa hidup. Setiap bahagian yang tercerai daripada binatang semasa hidup adalah najis. Ini kena pergi panjang sikit. Dalilnya ma quti'a min bahimatin fa huwa maitah. Apa yang dipotong daripada binatang ketika dia masih hidup adalah bangkai. Mana kalau kita payah lembu kita gemuk boleh. Jalan dengan orang ni. Bukan nak makan sekali dua lagi.
tiga kerak habis sekali dua. Boleh makan? Tak boleh. Mana hak kena hak kerak tadi tu? Ma quti'a min bahiman. Hak kita ambil daripada binatang hidup jadi bangkai dia. Tak boleh hidup. Kecuali gigi tadi. Rambut dan bulu haiwan yang dimakan dagingnya dikecualikan daripada hukum tersebut. Rambut apa ni? Bulu binatang yang dimakan maka boleh. Boleh kerak ambil. Pasal tu lah orang kerak ambil beri cukur naik itu tak apa. Dikecualikan daripada hukum tersebut, ia adalah sisi firman Allah Ta'ala, wa min aswabiha wa awbariha wa ash'ariha asatan wa mata'an ila hin. Dan dari bulu domba. Apa dia domba? Ya? Nate domba bibi. Boleh molek lama ke salah. Pergi cari nate apa domba ni. Namanya lah. Ada cikgu-cikgu lain yang bahasa Melayu ada. Domba ni nate apa? Ya? Ramah ke cikgu sini? Ustaz buat. Apa dia domba ni? Biri-biri. Tapi kalau biri-biri memang betul. Sebabnya dalam tafsir kata aswabiha ay min ad-dha'ni. Ad-dha' itu mana jenis. Mana bulu yang ambil daripada biri. Wa aubar, aubar ni bulu yang diambil daripada unta. Wa ash'ar, bulu yang ambil daripada kambing. Asatan wa mata'an ilahi, jadi perhiasan untuk mempakar atas dunia ni sampai pada waktu tertentu bila dia hingga dia bunuh. Mana ayat Quran ni ambil daripada suratul Nahl. Suratul Nahl ni cerita bab lebah. Tapi tu waktu ambil dalam ayat cerita lebah ni nikmat-nikmat yang dia beri kepada manusia. Adik Amor, Ustaz Abdul Latif, masa dia ngaji di universiti di salah satu universiti di Georgia, dia ambil suratul Nahl ni buat tesis master dia. Dia sebut kupu semua nikmat-nikmat Allah SWT yang dia beri pada manusia berdasar pada ayat suratul Nahl. Boleh sedikit, dia ngaji jaga dunia ni. Boleh sedikit. Jadi nak ayatnya, jadi ayat dalam ini banyaklah detail dia. Habis. Contohnya kalau masalah bila hadis tadi, apa yang dipotong daripada binatang adalah bangkai. Kalau kita kerak tanduk, mana jadi? Tanduknya apa lagi? Buku. Binatang, benda hak kerah. Hak kerah yang tak ada nyawa. Boleh ke tak boleh? Bikin molek boleh ke tak? Pasal bulu tak sakit kerak. Tapi kalau kerak tanduk sakit. Ada lagi? Tak sabar. Jadi ada ulama mengatakan boleh kita ambil siah pada kuku kita ni hidup. Dia hidup, dia panggil hayah nabatiyah. Hidup macam tumbuhan, macam pokok kayu. Dia tidak hidup tu. Kalau hidup tu kerak sakit, macam rambut kita dia hidup. Tapi kalau kerak tak sakit. Supaya ikut benda-benda lain yang kerak-kerak lain pun yang tak sakit, jadi ulama-ulama katakan boleh ditambil. Tapi ulama lain tu, dia masyhur dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dia masyhur dalam mazhab Syafi'i kata tak boleh, berdasar pada hadis. Kalau kita tak pakai tu orang lain juga. Kadang-kadang kita tak perasan. Bila sebut baru-baru dia dia kata ada juga pakai orang lain. Baiklah. Yang ketujuh, susu haiwan yang tidak dimakan dagingnya seperti keldai. Keldai kenara? Orang panggil hemat. Dan seumpamanya, ini kerana hukum susu adalah sama dengan hukum dagingnya dan dagingnya adalah najis. Jadi dalam masalah ini, binatang-binatang yang tidak halal, tuai dianya, boleh makan. Boleh susu dia pun, haram juga. Cuma kita nak tanya soal, telur biung lah tuan. Ibu dia boleh makan. Apa boleh makan? Dia kira-kira lebih pura-pura dengan laki-laki. Biung ni pun lagu mana pula? Telur dia boleh makannya? Telur kuah tak boleh? Boleh. Lagi-lagi boleh. Apa betul boleh. Jadi apa salah kalau kita ambil susu dia boleh juga? Susu binatang yang tidak dimakan boleh juga sebagaimana telur penyu boleh makan.
Tidak sambung dengan tak juga dia panggil munafasah. Bincangnya. Gitu deh. Boleh jadi orang kata, ada sebagian juga dia kata, sebabnya telur dia ni tidak mari pada air mani dia. Air mani ni tidak najis. Adalah perbincangan ulama yang perlu diberi bahas lagi lah. Jadi kita habislah 7 perkara-perkara yang najis dalam kitab kita ni, insya-Allah taala kita akan sambung lagi. Najis ni pula ada 2, najis aini dan najis hukmi. Jadi semua ni perlu kepada penjelasan yang perlu diperbincangkan, insya-Allah taala.